Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita sambung lagi sirah tajuk persaudaraan antara Ansar dan Muhajirin. Okay, sebelum Nabi nak berhijrah, Nabi dah hantar dua orang naqib ke Madinah. Yang pertama, seorang pemuda nama dia Mus'ab ibn Umair. Yang seorang lagi nama Abdullah ibn Ummu Maktum. Jadi, Nabi pun sampai di Madinah. Kan kita dah dengar sebelum ni, Nabi singgah di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Sampai saja dekat Madinah, apa Nabi buat mula-mula? Nabi bina masjid bersama-sama dengan para sahabat, Masjid Nabawi. Nabi seorang ketua negara, Nabi tunjuk contoh dekat sini, sampai dekat mana-mana tempat bina masjid yang pertama. Contoh yang kedua Nabi tunjuk, Nabi bina masjid bersama-sama dengan para sahabat. Sama-sama Nabi angkat ketul bata, sama-sama sambil bernasyid. Jadi bila bina masjid, perkara kedua yang Nabi buat adalah benda yang besar, iaitu mempersaudarakan antara Ansar dan Muhajirin. Untuk pengetahuan tuan-tuan, Ansar ni orang-orang yang duduk di Madinah. Muhajirin, orang Mekah yang berhijrah bersama-sama dengan Nabi ke Madinah. Orang Ansar berebut-rebut nak terima orang Muhajirin ni masuk dalam ahli keluarga mereka, jadi tetamu mereka. Orang Muhajirin tak ramai, tidak melebihi 300 orang. Bilangan Ansar melebihi 4,000 keluarga ketika itu. Jadi 4,000, tuan-tuan bayanglah. 4,000 nak berebut yang 300 ni. Sampai apa? Sampai terpaksa dibuat undian. Allahu Akbar. Inilah sifat yang kita kena contoh. Sampai Allah puji dalam Al-Quran, sifat orang Ansar terima tetamu. Inilah yang kita kena tiru pada hari ini. Okey, antara kisah yang masyhur, yang famous, persaudaraan dua orang ni, Abdul Rahman ibn Auf dan juga Sa'd ibn Rabi'. Abdul Rahman ibn Auf ni jutawan di Mekah, Sa'd ibn Rabi' jutawan di Madinah. Jadi persaudaraan ni Nabi pilih. Ada persaudaraan yang Nabi pilih, ada persaudaraan yang dilakukan secara undian. Jadi bila bersaudara dua orang yang hebat ni, kata Sa'd ibn Rabi' kepada Abdul Rahman ibn Auf, "Wahai Abdul Rahman ibn Auf, aku mempunyai tanah sekian-sekian luas. Ambillah separuh daripada tanah aku. Wahai Abdul Rahman ibn Auf, aku ada 2 gedung. Ambillah 1 gedung, tinggalkan aku 1 gedung. Wahai Abdul Rahman, aku ada 2 orang isteri. Kamu pilihlah isteri mana yang kamu nak, aku ceraikan seorang sehingga habis tempoh iddahnya, kamu kahwinlah dengan isteri aku yang seorang tu." Allahu Akbar. Inilah ciri-ciri sahabat yang kita perlu tiru. Kemudian Nabi membuat perjanjian antara Muhajirin, Ansar dan juga Yahudi. Perkara ketiga, antara isi perjanjian itu ialah orang Islam di Madinah tidak boleh mengusik harta-harta orang Yahudi, maruah nyawa tidak boleh menzalimi orang Yahudi. Itu suka hati. Nampak tak akhlak Nabi SAW? Walaupun kita tahu dah Yahudi tak boleh buat perjanjian dengan mereka, tapi ni antara sunnah yang Nabi tunjukkan kepada kita. Kemudian antara suasana yang berlaku yang ditulis oleh para ulama sirah ialah timbulnya nifaq di Madinah. Nifaq ni apa, tuan-tuan? Nifaq ni sifat munafik. Di Mekah tak ada munafik. Sebab apa? Sebab di Mekah susah nak masuk Islam. Di Madinah mudah. Macam mana mudah? Mudah. Di Madinah mudah, jadi adalah munafik dekat Madinah. Antara tokoh munafik yang terkenal ialah Abdullah bin Ubay bin Salul. Okey, dan yang terakhir ketika siap masjid, maka para sahabat dan Nabi duduk sama-sama bincang. Macam mana ni kita nak panggil orang datang ke masjid? Bincang Nabi dengan sahabat. Seorang sahabat yang bernama, tuan-tuan kalau boleh hafal nama ni, Abdullah ibn Zaid. Dia mimpi malaikat datang dalam mimpi dia ajar kalimah azan. Esok bangun dia jumpa dengan Rasulullah, "Ya Rasulullah, semalam aku mimpi sekian. Nabi membenarkan mimpi Abdullah ibn Zaid. Kemudian Nabi pun kata, "Wahai Abdullah, boleh tak kita pilih di antara kita ni yang suaranya lantang?" Siapa lagi, tuan-tuan? Sayyidina Bilal lah. Boleh tak kita pilih Bilal, kita bagi dia azan sebab suara dia lantang? Maka Abdullah bin Zaid ni pun dia tak cakap, "Tak boleh Rasulullah, aku mimpi aku lah azan." Tak, ni sifat sahabat lah. Hormat keputusan Nabi. "Boleh ya Rasulullah." Nabi pun panggil Bilal. Bilal pun azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sayyidina Umar dengar. Sayyidina Umar pergi kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, semalam aku mimpi macam ni ya Rasulullah. Sama kalimah-kalimah ni lah yang aku mimpi." Nabi pun kata, "Ya, benarlah mimpi kamu." Bermula pada itulah disyariatkan azan. Jumpa lagi episod seterusnya.